Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ahmad dan nomor metrik saya ialah D202010938557. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk projek tahun akhir saya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keciciran pendidikan bagi pelajar sekolah menengah di Malaysia. Okey, seterusnya ialah abstrak. Okey, ini adalah abstrak saya untuk kajian projek tahun akhir. Okey, seterusnya adalah pengenalan. Okey, kajian menyeluruh perlu dilakukan untuk memahami punca masalah pendidikan di Malaysia. Anak-anak terpelajar adalah kekayaan masa depan negara, maka masalah ini harus diselesaikan. Pendidikan yang baik adalah penting dalam negara kita kerana ia menyumbang kepada kemajuan negara. Ini kerana pelajar atau individu perlu tahu bahawa pendidikan yang baik akan memberi manfaat kepada peluang masa depan seperti pekerjaan, wang dan status antarabangsa. Tambahan pula, penyelidik menyatakan bahawa Malaysia mempunyai sejumlah besar anak-anak dan belia yang tidak menghadiri sekolah atau menerima latihan langsung yang boleh menyebabkan mereka tercicir daripada program latihan dan memberi kesan kepada tenaga kerja negara. Seterusnya ialah tinjauan yang dijalankan oleh Biro Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 mendapati kira-kira 5.8% daripada kira-kira 32 juta penduduk di Malaysia sama ada tidak bersekolah atau tercicir daripada sistem pendidikan negara, kerana Malaysia menjadi sebuah negara maju sepenuhnya. Okey, dan ia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Okey, seterusnya adalah tinjauan literatur ataupun literatur tinjauan. Okey, di Malaysia masalah keciciran mungkin jelas menjejaskan matlamat pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2025 untuk mencapai akses universal dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, definisi dropout menunjuk kepada tercicir dalam sistem pendidikan. Ini termasuk bagaimana saya masih mengikuti sistem pendidikan tetapi tidak akan bersekolah sehingga tamat kursus tamat bersekolah. Okay, kajian oleh Rashid pada tahun 2018 mendapati faktor dalaman seperti corak dan sikap pelajar itu sendiri memberi kesan yang signifikan terhadap prestasi dan kepentingan pelajar dalam pendidikan. Zainuddin pada tahun 2019 turut mengambil kirat motivasi pelajar dan menunjukkan bagaimana faktor seperti motivasi untuk belajar dan pencapaian pendidikan tinggi mengurangkan kejayaan pendidikan. Di samping itu, sekolah ini mempunyai ramai guru untuk mengajar pelajar. Kajian bertajuk Masa dan Ruang Titik Panas Keciciran, kajian kes pendidikan di Sarawak pada tahun 2022 mendapati lokasi sekolah merupakan antara punca pelajar Sarawak tercicir. Okey, seterusnya metodologi kajian. Okey, pekaji telah mengumpulkan data ini dalam kajian melalui kaedah yang dipanggil survey. Menurut Najib pada tahun 2003, untuk mendapatkan data saiz besar, kaedah tinjauan ini sesuai kerana prosesnya lebih mudah daripada kaedah lain. Jumlah populasi bagi pelajar-pelajar sekolah menengah yang telah dipilih iaitu seramai 121 orang dengan pelbagai jantina. Dengan ini, maka saiz sampel minimum yang diperlukan adalah seramai 123 orang pelajar sekolah menengah dengan menggunakan cadangan saiz sampel daripada Krejci dan Morgan pada tahun 1970. Okey, bagi teknik persempelan, teknik persempelan rawak berstrata berkelan telah dipilih oleh pengaji. Dalam persempelan rawak berstrata berkelan ini dipilih sebagai ahli sampel. Setiap ahli populasi akan mempunyai peluang yang sama. Ini bermakna sampel menggambarkan setiap kelas mengikut kadar populasi masing-masing. Idris pada tahun 2010. Okey, seterusnya ialah maklum balas yang boleh dianalisis dalam menggunakan proses Statistical Package for Science Social iaitu SPSS. Kajian ini dijalankan kepada 30 responden dan maklum balas responden direkod dan melakukan beberapa perubahan penambahbaikan. Ujian kesahan dan kepercayaan telah dijalankan bagi memastikan konsisten terhadap instrumen. Kesemua item memperoleh nilai alpha force batch antara 0.4 hingga 0.8 pada tahap baik. Ini menunjukkan konsisten dalam instrumen adalah baik dan diterima untuk meneruskan kajian.
Okey, seterusnya ialah dapatan kajian. Okey, dapatan kajian menunjukkan daripada 123 sampel, kebanyakannya responden adalah terdiri daripada kaum Melayu 61 orang bersamaan 49.6%, diikuti dengan kaum Cina iaitu seramai 33 orang bersamaan 26.8%. Selebihnya adalah terdiri daripada kaum India iaitu seramai 30 orang yang bersamaan 24.4%. Dan dapatan seterusnya ialah daripada 123 sampel yang terlibat dalam kajian, bilangan responden yang berada di luar bandar adalah seramai 54 orang bersamaan 43.90%. Manakala bagi responden yang berada di bandar adalah seramai 69 orang atau bersamaan dengan 56.09%. Okey, seterusnya ialah hasil kajian menunjukkan bahawa item B1 menerima nilai minimum 4.25, manakala item lain mendapat nilai minimum 4.40. Item bahagian ini mempunyai julat min iaitu 0.15. Secara keseluruhan nilai min item ini adalah tinggi iaitu 4.35 dan SP 0.559. Menunjukkan keputusan analisis korelasi bahawa terdapat hubungan yang tidak signifikan dengan nilai korelasi yang terendah antara faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi keciciran pendidikan. Terdapat hubungan negatif di mana nilai perkali korelasi yang rendah iaitu 0.190 dengan nilai signifikan dan P 0.000 yang lebih rendah daripada 0.5. Keputusan analisis korelasi Pearson menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai korelasi yang rendah antara faktor-faktor yang mempengaruhi keciciran pendidikan dengan kawasan bandar dan luar bandar. Hasil kajian menunjukkan nilai perkali korelasi ialah 0.109 dan nilai P 0.000. Kedua-duanya lebih rendah daripada 0.05. Okey, secara kesimpulannya adalah hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar sekolah menengah mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keciciran pendidikan. Selain itu, keputusan kajian korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pemberi ubah tidak bersandar dan pemberi ubah bersandar, serta hubungan yang negatif antara kedua-dua pemberi ubah tersebut. Okey, itu saja sekian. Terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.